Baik, fokus dari Sabah, 80% tenaga kerja tempatan diwajibkan bagi semua projek pelaburan di Sabah tahun depan. Laporannya bersama Rozilawati Asik di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Farhatul, kerajaan negeri bakal menguatkuasakan agenda Sabah First tahun depan dengan mewajibkan sekurang-kurangnya 80% tenaga kerja tempatan bagi semua projek pelaburan di Sabah. Langkah itu bertujuan memastikan pelaburan yang masuk memberi manfaat langsung kepada rakyat. Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata, pelabur juga diwajibkan menyediakan latihan industri dan program TVET sebagai syarat sokongan kerajaan, terutama bagi industri berteknologi tinggi dan sektor strategik. Ini selaras dengan aspirasi Sabah First dan keutamaan kepada penglibatan anak-anak tempatan Sabah dalam peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian. Pendekatan ini bukan sahaja memperkukuh peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah, malah menyumbang kepada pembangunan modal insan serta peningkatan sosioekonomi setempat. Dato' Iwan menyatakan demikian dalam ucapan penggulungan Belanjawan Sabah 2026 bagi kementeriannya di persidangan DUN Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, pelbagai inisiatif khusus akan dilaksana bagi memperkukuh pelaburan, keusahawanan dan pengangkutan negeri tahun depan. Secara keseluruhannya, We Forward 2026, pembangunan keusahawanan menetapkan hala tuju yang lebih jelas untuk kementerian serta agensi-agensi di bawahnya dalam mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan, memacu pertumbuhan industri tempatan serta menyumbang kepada kemakmuran ekonomi negeri secara berterusan. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan melalui Kor Nelayan menyasarkan pelaksanaan pembangunan 6 infrastruktur pendaratan ikan di perkampungan nelayan terpilih seluruh negeri tahun depan. Ia menerusi permohonan peruntukan program pembangunan asas perkampungan nelayan air infrastruktur di bawah rancangan Malaysia ke-13. Menterinya Dato' Jamavi Jaafar berkata inisiatif itu bagi memastikan penyediaan kemudahan yang bersih, selamat dan berkualiti. Pelaksanaan program ini merangkumi pembinaan baharu, kerja-kerja baik pulih serta penektarafan infrastruktur perikanan sedia ada. Bagi tahun 2026, Kor Nelayan akan memperbanyakkan sesi libat urus di lapangan bagi memastikan kumpulan sasar yang benar-benar layak memperolehi bantuan peralatan yang diperlukan. Inisiatif meningkatkan sosioekonomi nelayan darat turut diteruskan tahun depan. Ini termasuk menyalurkan pembiayaan kredit mikro air nelayan kepada 1,464 nelayan, termasuk nelayan darat di seluruh Sabah dalam bentuk in-kind, merangkumi bot, enjin sangkut, peralatan penangkapan ikan termasuk peranti GPS. Dato' Jamawi turut menyambut baik cadangan penambahan program penternakan ikan melalui sistem tagal dan aquaculture agar lebih ramai penduduk terlibat dalam sektor perikanan tersebut. Pelbagai inisiatif dilaksana bagi memperkasa agensi dan jabatan di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP. Antaranya transformasi digital, inklusiviti, keselamatan dan kesejahteraan komuniti selain penerokaan hasil-hasil baru pihak berkuasa tempatan PBT. Inisiatif berkaitan adalah satu, kita akan membuat jelajah menteri di kesemua 25 PBT yang terletak di bawah KKTP. Dua, Tuan Speaker, sasaran semua PBT Sabah untuk memperoleh sekurang-kurangnya 3 bintang dalam sistem penerapan bintang PBT. 3, Tuan Speaker, pelaksanaan Anti-Bribery Management System EBMS di beberapa PBT terpilih. Dalam usaha pendigitalan, sistem ePBT akan diperluas ke 9 PBT terpilih selain menaik taraf sistem maklumat setinggan ESP 2.0. Turut diberi tumpuan kesejahteraan komuniti melalui pelaksanaan program komuniti dan penyediaan ruang komuniti di kawasan program perumahan rakyat. Dato' Dr. Muhammad Arifin berkata kajian semula rancangan struktur negeri Sabah antara inisiatif diperkenal bagi memperkukuh sistem perancangan bandar.
selain pembangunan sistem Sabah Digital Planning Hub dan penyediaan pelan induk Bandar Pintar Sabah. Keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di negeri ini terserlah menerusi sambutan Christmas Sabah 2025. Ia menjadi platform menyatukan rakyat Sabah dalam semangat muhibah, saling menghormati dan kebersamaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, kepelbagaian latar belakang agama dan budaya bukan penghalang kepada perpaduan, malah menjadi kekuatan yang membentuk identiti negeri ini sebagai sebuah keluarga besar yang harmoni. Beliau berucap pada sambutan Christmas Sabah 2025 di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman bersama Tok Puan Farida Tusin. Datuk Haji Ji berkata, selaras aspirasi Halat 7 Sabah Maju Jaya SMJ, pembangunan negeri bukan hanya tertumpu kepada aspek fizikal dan ekonomi, malah merangkumi keharmonian sosial, kesejahteraan keluarga dan keprihatinan terhadap masyarakat. Terdahulu dalam ucapannya, Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Christmas Sabah 2025, Datuk Iwan Benedik menyeru rakyat Sabah agar terus memupuk semangat perpaduan, perdamaian dan kerjasama demi memastikan kestabilan dan kemajuan ekonomi negeri. Penyerahan 2 projek keselamatan berteknologi tinggi di kawasan S-Zone memperkukuh lagi kawalan keselamatan di perairan Sabah Timur. 2 projek berkenaan sistem Big Ice di Pulau Litigan serta projek solar hybrid di Pulau Pompom dan Pulau Bohayan dengan jumlah nilai keseluruhan RM4.2 juta. Daripada jumlah itu, RM3.9 juta diperuntukkan bagi projek Big Ice di Pulau Ligitan, manakala projek solar hybrid bernilai hampir RM300,000 yang berfungsi sebagai sumber tenaga sokongan kepada sistem pemantauan keselamatan. Ianya dapat membantu operasi-operasi kita, terus operasi sangga yang dilakukan oleh semua agensi supaya sentiasa berjalan, dapat dilakukan dengan baik. Jadi kalau apa-apa kelibat pencerobohan ataupun gangguan dan sebagainya yang berada di kawasan selatan, maka kita boleh alertkan pasukan-pasukan keselamatan yang berhampiran untuk terus ke kawasan itu. Beliau menyatakan demikian pada majlis penyerahan kedua-dua projek berkenaan di Lahad Datuk. Pelaksanaan projek ini membolehkan aset keselamatan digerakkan secara lebih berkesan dan berfokus di samping mencerminkan komitmen kerajaan Madani dalam memastikan kedaulatan serta keselamatan Sabah Timur terus terjamin. 6 sukarelawan memulakan perjalanan misi kemanusiaan Sabah ke Aceh, Indonesia bagi membantu penduduk yang terjejas akibat banjir. Majlis pelancaran misi kemanusiaan ini disempurnakan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC Kota Kinabalu. Ketika ditemui pemberita, Ketua Rombongan Kitani Peduli, Muhammad Siddiq Awang Adi berkata, misi ini akan berlangsung hingga 19 Disember hasil kutipan dana daripada pelbagai pihak. Bentuk barang yang kita akan berikan kepada masyarakat yang terkena banjir, terkesan dengan banjir, seperti kemah dan barang-barang keperluan bayi dan wanita, begitu juga air bersih dan beberapa keperluan lain, khususnya lah makanan segera. Beliau berkata, sepanjang misi tersebut, pasukan akan berkoordinasi dengan rakan kerjasama tempatan di Aceh. Lahir sumber tenaga manusia berkemahiran bagi pasaran kerja di Sabah. Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS berbangga dapat memainkan peranan penting itu selaras dengan aspirasi Sabah Maju Jaya dan 7 teras pembangunannya. Setiausaha Korporat Kumpulan Yayasan Sabah Hanafiah Diman berkata, KTYS, Kolej Universiti Yayasan Sabah serta agensi kerajaan negeri berkaitan bergerak seiring dalam usaha melengkapkan tenaga kerja Sabah dengan kemahiran dan pengetahuan berkaitan teknologi baharu termasuk AI.
Setakat ini kita masih kekurangan dalam bidang-bidang berkemahiran tinggi khususnya yang dikendaki oleh industri. Sebab kita negeri Sabah sedang pesat membangunkan industri dan kita memerlukan ramai tenaga mahir. Beliau ditemui pemberita pada Convocation KTYS ke-28 di Kota Kinabalu. Sementara itu, penerima anugerah Ketua Eksekutif Rosario Alpipius bersyukur atas pengiktirafan diberikan. Saya bersyukur. Saya mengambil diploma pendidikan awal kanak-kanak. Mungkin menjadi salah satu guru di tadika yang mungkin saya dapat bagi dorang sumbangan balik mungkin tadika lama saya. Seramai 310 graduan menerima anugerah dan sijil masing-masing pada majlis convocation ini. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Farhatul. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Zila.